apa komen Datuk tentang Azmin Ali nak berehat daripada politik? Saya dah komen, cuma saya rasa dia sangat tidak bertanggungjawab lah. Kalau kerana dia kalah di peringkat parlimen, dia nak berehat politik, kita boleh terima. Tetapi dia kena sedar bahawa dia adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang masih menerima gaji bulanan dengan duit yang dibayar oleh pembayar cukai, kan? So sewajarnya kalau dia nak berehat politik, dia kena letak jawatan dia sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, dan duit kerajaan negeri Selangor tidak akan dibazirkan untuk membayar gaji dia, sehinggalah berlakunya pilihan raya negeri yang akan datang, barulah jawatan dia sebagai adun Bukit Antarabangsa tu akan diisi. Okey? Terima kasih Datuk. Okey, sama. Assalamualaikum. Tok, ni ada orang tanya tu. Dia kata Sanusi MB Kedah berjumpa dengan Tun Mahathir di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Berbincang tentang politik, ekonomi orang Melayu ni tu. Okey. Apa komen tu? Pasal dia nak jumpa Mahathir. Saya rasa bagus juga bila dia orang ni jumpa Mahathir. Dia ada sama-sama terlungkup dengan Mahathir, kan? Orang-orang yang nak bersama dengan Mahathir ni, maknanya dia ni tak belajar melalui kesilapan orang-orang yang pernah bersama dengan Mahathir. Kita lihat Ibrahim Ali bersama dengan Mahathir habis terlingkup. Berjasa bersama dengan Mahathir habis terlingkup. Anak Mahathir pun dah tak nak bersama dengan Mahathir, tarik keluar Parti Pejuang tu daripada GTA. Ini pas nak bersama dengan Mahathir, silakan. Kurang tapak tangan, Stadium Merdeka kita sediakan. Baguslah tu. Ini tanya tu Ya. Adakah kemungkinan tu diperlukan sedikit dana daripada Mahathir untuk PRN ni, persediaan untuk Mahathir ni kedekut. Okey, kita ada penanya soalan. Nama dia Berita. Kenapa nama dia Berita ni? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, dia tak faham Okey, kita ada 2 orang lagi yang request. Okey. Boleh kita terima request lebih daripada seorang serentak ke? boleh. Boleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Boleh tanyakan soalan? Halo. Ya. Tak ada soalan tu. Tengok aja. Oh, tengok je. Okey. Ya, boleh. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kenapa dia call kita request Boleh tahan juga dia orang ni. Okey, seorang lagi, Cahaya. Halo. Okey, soalan lain? Soalan di studio. Waalaikumsalam. Tok, saya nak tumpang bertanya lah, Tok. Tanya. Kenapa ada setengah ketua bahagian yang tidak support parti lah, Tok. Saya sebagai ketua cawangan rasa macam gagal juga lah. Ketua bahagian ni dia tidak keabsahan dia. Tidak support parti ke tidak support presiden? Tidak support presiden. Ya, okey. Okey, boleh saya jawab? Okey, saya jawab Okey, Tok, silakan, Tok. Okey, pertama sekali kena faham Rasulullah bila berdakwah dulu pun tak semua orang support dia. Okey. Apatah lagi kita ni manusia biasa kan. Pasti ada orang yang sokong, ada orang yang tak sokong. Apatah lagi bila beliau nak jadi presiden, pertandingan tu 3 penjuru. Ada yang sokong Tengku Razali, ada yang sokong KJ. Tapi daripada 191 bahagian,
99 bahagian menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden. Maknanya lebih daripada separuh menyokong Datuk Seri Zahid sebagai Presiden, dan tak sampai separuh yang menyokong, sebahagian sokong KJ, sebahagian sokong Tengku Razali. Okey. Kemudian selepas pemilihan itu, banyak jugalah yang dah bertaut dan menyokong Presiden. Tetapi ada juga contohnya orang-orang yang dibayar tiap-tiap bulan oleh Datuk Seri Hishamuddin. Sudah pastilah kecenderungan mereka untuk menyokong Hishamuddin dan apa yang cuba dia gerakkan, iaitu kerjasama dengan Perikatan Nasional, sudah mula mendapat tempat di hati setengah-setengah ketua bahagian. Saya rasa tak ramai lah, tapi ada. Begitu juga bila kita membentuk kerajaan bersama dengan Muhyiddin dan ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri. Bila kita duduk bekerjasama dengan kerajaan yang dalam tu ada Bersatu, dalam tu ada PAS, sudah pastilah proses bekerjasama itu menyebabkan ada di antara ketua-ketua bahagian ini mungkin juga ada yang sudah rapat dengan pemimpin-pemimpin Bersatu, pemimpin PAS. Jadi hubungan itu lebih akrab berbanding dengan hubungan dia dengan pembangkang pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan juga Amanah. Namun selepas kita bersama dengan Bersatu, kita dikhianati. Bukan setakat kita dikhianati, kita dibuli, kita dimainkan, janji tidak ditunaikan, mereka tidak menghargai kepimpinan kita, malah mereka cuba memenjarakan Datuk Seri Najib, bekas Presiden kita, dan Datuk Zahid, Presiden kita. Maka ini menyebabkan hubungan antara UMNO dengan Bersatu khususnya menjadi keruh. Kita tak ada banyak masalah dengan PAS. Tapi bila kita minta PAS pilih nak bersama kita atau bersama Bersatu, PAS telah pilih untuk bersama dengan Bersatu. Jadi ini menyebabkan kita tak menjalinkan kerjasama dengan PAS pada pilihan raya di negeri Melaka, di Johor dan juga di pilihan raya umum. Namun dalam parti ni, selepas pilihan raya umum ke-15, Hishamuddin cuba mempengaruhi 10 orang wakil rakyat Barisan Nasional untuk tarik mereka ini bekerjasama dan mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sudah pastilah Datuk Zahid yang dianiaya oleh Tan Sri Muhyiddin, dianiaya oleh Mahathir, takkan boleh terima Tan Sri Muhyiddin lagi. Orang macam saya, sampai mampus saya takkan terima orang yang kita dah ampunkan pengkhianatan dia, kita maafkan dia, kita bagi peluang pula dia jadi Perdana Menteri walaupun parti dia jauh lebih kecil berbanding kita. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri, dia pijak kepala kita, dia tindas kita, dia bully kita. Takkan saya nak bersetuju untuk bekerjasama dengan apa dipanggil Muhyiddin Yassin dan Bersatu. Jadi saya antara orang yang paling awal merasakan dan saya zahirkan bahawa UMNO perlu bersama dengan PH. Daripada kita bagi peluang kepada Muhyiddin perintah lagi sekali dan teruskan kezaliman dia ke atas kita, lebih baik kita bagi peluang kepada Anwar Ibrahim, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah aniaya kita. Yang aniaya kita Mahathir, yang aniaya kita Muhyiddin. Jadi saya berpandangan bahawa kita perlu bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar. Ini pertama. Pilihan sama ada Mahyudin ataupun Anwar Ibrahim. Keduanya tuan-tuan, saya fikir tentang masa depan UMNO. Mana lebih menguntungkan? Bersama dengan Pakatan Harapan atau bersama dengan Perikatan Nasional? Kalau kita fikir dari segi logik akal,
BN hanya menang 30 kursi dan UMNO hanya menang 26 kursi daripada 119 kursi yang dia tandingi. Kalau kita pilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional, 74 kursi yang Perikatan Nasional dah menang ni, sampai mati pun dia orang tak akan bagi kursi tu untuk UMNO bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-16. Dapat bertanding ialah 26 kursi yang kita menang. Dan kita mungkin boleh cuba untuk merebut kursi lagi 18 kursi contohnya yang PKR menang ni. Daripada 18 tu pun disebabkan prestasi kita lebih buruk daripada Perikatan Nasional, sudah pasti Perikatan akan dapat lebih dari. Maknanya UMNO ada 191 bahagian. Kalau pilihan raya umum ke-16 UMNO hanya bertanding 31 kursi, lebih baiklah 160 UMNO bahagian ni ditutup. Kita tak payah ada bahagian. Kalau ada bahagian ni tuan-tuan, kita belanja lebih, tetapi mereka ni akan jadi kuda Perikatan Nasional, calon bersatu dan calon PAS. Untuk apa? Berbanding kalau kita bekerjasama dengan PH. DAP takkan bertanding. UMNO bertanding. Mereka bertanding di kawasan bukan Melayu. Kalaupun ada pertindih, kita dengan PKR, kerana PKR juga ada juga, walaupun dia majoriti kaum India dalam PKR, 60% dia orang punya ahli adalah India, kaum India. Kita mungkin akan berebut kursi dengan PKR di kawasan bandar. Jadi dari situ lebih mudah untuk kita bekerjasama untuk UMNO bertanding di kawasan luar bandar dan pesisiran bandar, PKR mungkin bertanding di kawasan bandar. Jadi kita tak bertelagah. UMNO masih boleh bertanding banyak kursi dalam pilihan raya yang akan datang. Berbanding kalau kita bertanding bersama dengan PN, kita kalau bertanding hanya 31 kursi, cuba bayangkan berapa kursi yang kita boleh menang pada pilihan raya umum yang ke-16. Jadi bagi saya, ini pun dah boleh nampak kenapa kita perlu bersama dengan PH berbanding dengan PN. Ketiga, kita ni dah bergelumbang dengan politik perkauman ni terlalu lama. Terlalu lama. UMNO masih lagi parti yang mempunyai keahlian di kalangan orang Melayu paling besar di Malaysia ni. 3.4 juta. PH pula terdiri daripada sebuah parti yang berjaya mendapat mandat daripada kaum bukan Melayu paling ramai. So gandingan antara parti yang Malay base campur dengan parti yang multiracial ni, saudara kita ada gabungan kerajaan perpaduan yang betul-betul multiracial, dan kita boleh hentikan politik perkauman dalam negara ni. It is good for this country, for this nation, for long term, untuk jangka masa panjang. Dan kalau dulu kita boleh menang hanya di kursi-kursi Melayu, ini berbeza saya ni pandangan dengan Ismail Sabri ni. Ismail Sabri kata kita ni parti Melayu perlu hanya tarik sokongan orang Melayu. Dia lupa dulu UMNO juga mendapat sokongan bukan Melayu sebelum berlakunya politik rasis ni. Dulu UMNO mendapat sokongan daripada masyarakat Cina kerana MCA mendapat sokongan masyarakat Cina. Dulu UMNO juga mendapat sokongan daripada masyarakat India kerana MIC juga mendapat sokongan daripada masyarakat India. Hari ni kalau ikut kepala otak Ismail Sabri ni, kita hanya perlu kejar orang Melayu je. This is very wrong. We are a multiracial party. Kita sepatutnya perlu mendapat sokongan semua orang. Dan selama hari ni bila UMNO memerintah pun, kita bukan jaga orang Melayu je. Kita jaga semua kaum. Kita jaga semua kaum, tuan-tuan. Jadi sewajarnya lah kita kena fikir untuk jangka masa panjang. Dan bagi saya kerjasama dengan PH ini akan menyebabkan UMNO boleh menang di kawasan-kawasan marginal juga. Bukan hanya kawasan yang Melayu tu melebihi 80%.
Di kawasan yang Melayu tu 50% pun UMNO boleh menang kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan yang mendapat dukungan daripada masyarakat bukan Melayu. Begitu juga kalau kita untung dengan kerjasama dengan PH juga bukan lagi parti yang hanya boleh menang di kawasan bukan Melayu. Ini kena faham ni. Di kawasan marginal pun mereka ni mempunyai peluang yang cerah untuk menang. Dan ini akan menyebabkan UMNO akan memenangi lebih banyak kursi. Begitu juga dengan Pakatan Harapan, mereka juga mempunyai potensi untuk memenangi banyak kursi. Dan saya nampak kerjasama ni macam yang dicakap oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, it is going to be a long term relationship ataupun hubungan jangka masa panjang kerana ianya win-win situation bagi kedua-dua belah pihak.